Okey, dipersilakan Encik Khairi bin Razali untuk memulakan taklimat pagi ini ya. Saya akan pancarkan panggil apa itu PowerPoint slide di depan. Kalau tak dapat baca ataupun tak boleh baca, sila maklumkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Tuan Pengetua, rakan-rakan penolong kanan, guru-guru yang saya kasih sekalian. Sebelum saya memulakan kalimat ringkas tentang kalimat penulisan laporan keberhasilan PBPP, saya mempersilakan Tuan Pengetua, Tuan Syed Zakaria untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun maklumat yang ingin disampaikan pada guru-guru kita. Dengan segala hormatnya saya persilakan kepada Tuan Syed untuk memberikan kata-kata awal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada Cik Harry memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan 2-3 kata-kata aluan bersempena dengan taklimat penulisan laporan keberhasilan PBPPP untuk tahun ini. Okey, pertama saya mengucapkan terima kasih pada usaha ini untuk memberikan satu kefahaman yang jelas kepada guru khususnya berkaitan kaedah penulisan keberhasilan ya, yang mana tahun ini ada sedikit kelainan, namun begitu perekodan keberhasilan ini perlu kita lakukan ya, sebagaimana kita melihat kepada apakah rancangan dan juga aku janji perkara-perkara yang akan cikgu capai pada tahun ini. Untuk perekodan keberhasilan ini pada sesi pertama ini adalah apa yang cikgu telah rancang, hasil kerja yang akan cikgu capai pada hujung tahun nanti ya. Jadi sekarang adalah perancangan kita yang pertama. Mungkin ianya akan dicapai di hujung nanti atau mungkin pun tidak dicapai. Ia tidak jadi masalah. Tapi dalam keberhasilan ini cikgu sebutkan perkara-perkara yang akan cikgu lakukan ya, untuk kita lihat pemajuan dalam melaksanakan tugas-tugas pada masa hadapan. Okey, yang keduanya saya lihat di sini kita ada baru ada 86 Cik Heri ya, yang hadir bersama-sama kita ya. Maknanya masih ada lagi rakan-rakan guru yang tak hadir sebab kita ada 93, right? Betul sih? 93 semua sekali kan? Kalau tak silap 94. 94 kita ada 93. 93. 63 kan? Okey, kita ada 86, maknanya ada lagi guru-guru yang masih belum sertai ya. Tolong kenal pasti ya guru-guru yang tak sertai itu. Kalau boleh siapa yang kenal pasti, cikgu siapa ni, cikgu Nora Kasmi Siapa yang semak kehadiran? Mas Era. Mas Era, Cikgu Mas Era tolong semak dan WhatsApp pada saya nama guru yang tak masuk lagi supaya saya boleh bagi respon supaya mereka masuk ya. Okey. Okey, yang keduanya ingin saya mengingatkan pada masa sekarang kita sedang melalui tempoh PKPD ya. PKP ya. PKP, dan saya minta seperti mana diamanatkan oleh Tuan PPD kita bahawa diminta kepada semua rakan guru agar sentiasa akur dengan perintah kawalan pergerakan, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran kepada SOP yang telah ditetapkan. Jika terlibat maka ianya akan menjejaskan perkhidmatan kita. Jadi saya rasa itu saja apa yang saya nak sampaikan dan saya serahkan kembali kepada Encik Heri. Silakan Encik Heri. Terima kasih kepada Tuan Syed atas kata-kata aluan beliau. Jadi berdasarkan apa yang saya lihat ni, masih ada lagi guru-guru yang tidak masuk dalam Google Meet kita. Besar harapan saya dan pengetua khususnya agar guru-guru yang lagi 7 orang ke 9 orang ini perlu masuk, sebab kalimat ini hanya akan diberikan sekali sahaja. Okey, saya harap selepas ini tidak ada lagi sebarang kemuskilan yang timbul tentang bagaimana kita untuk mengisi borang keberhasilan tersebut. Tetapi sebelum tu ingin saya maklumkan bahawa borang keberhasilan ini, okey, untuk tahun ini kita ada due date dia, okey. Jadi tadi saya telah maklumkan kepada semua pegawai penilai pertama untuk berbincang dengan pegawai-pegawai yang dinilai. Dan perbincangan ini hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu ini, di mana pada 18 hari bulan 6
Okey, saya akan semak satu-satu setiap guru sama ada sudah diisi borang keberhasilan mereka, sama ada borang PBBP dalam sistem online itu sudah diisi ataupun tidak. Kerana pihak jabatan memberi tempoh saya 2 minggu sebelum tarikh tutup, maka maklumat ini semua sudah di-key in di dalam sistem PBPPP. Jadi besarlah harapan saya untuk semua pegawai-pegawai penilai, okey, untuk berbincang secara Google Meet dengan guru-guru yang dinilai. Jadi pegawai-pegawai penilai pertama khususnya dan juga pegawai penilai kedua mestilah menyediakan jadual tersendiri tentang perbincangan dengan guru-guru yang dinilai. Okey. Sebab apa semua maklumat ini adalah penting sebab pihak PPD khususnya ingin tahu adakah kita ada buat perbincangan dengan guru-guru yang dinilai ataupun tidak. Dan perbincangan dibenarkan melalui Google Meet, memandangkan PKP secara bersemuka tidak dibenarkan, maka kita tidak ada pilihan melainkan secara Google Meet. Jadi oleh itu kepada semua guru-guru sila pastikan borang keberhasilan diisi sepenuhnya dan sebaiknya dan evidence semua hendaklah disimpan dan diserahkan nanti pada masa yang akan ditentukan kepada pegawai-pegawai penilaian pertama. Jadi di sini saya akan mulakan dulu kalimat saya, lepas tu rakan-rakan saya, PK Ham, PK Koko, dan PK Petang dan juga termasuk guru-guru kanan yang juga merupakan antara pegawai-pegawai penilai akan memberikan info tambahan sekiranya perlu. Okey Si, saya boleh mulakan sekarang Si. Terima kasih. Teruskan. Okey, okey, okey. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan pada Cikgu Si yang telah membantu saya untuk menyiapkan slide untuk saya bentangkan kepada cikgu-cikgu pada hari ini. Okey. Untuk makluman semua yang ada di depan saya rasa cikgu-cikgu pun ada slide ini telah diberikan dalam bulletin kalau saya tidak silap. Ini merupakan tentang garis panduan penilaian komponen keberhasilan tentang apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk kita mengisi borang keberhasilan tersebut. Okey, di mana borang keberhasilan adalah sebahagian daripada penilaian PBPPP. Borang keberhasilan ini merupakan 10% daripada markah keseluruhan ya. Okey. Okey, untuk makluman semua guru-guru dalam penilaian keseluruhan PBPPP, borang keberhasilan ini menyumbang sebanyak 10%. Jadi cikgu-cikgu mesti mengambil perhatian. Jangan cikgu beranggapan 10% itu adalah satu jumlah yang sedikit. 10% ini boleh menyumbang kepada markah kita secara keseluruhannya. Jadi adalah menjadi kewajipan, wajib untuk cikgu mengisi borang keberhasilan tersebut. Di mana berdasarkan ini 10% wajaran akan diambil kira untuk kita campurkan sekali dengan markah generik dan juga fungsional, iaitu yang tertulis dalam penilaian PBPPP. Okey. Seterusnya, carta aliran proses kerja bagaimana keberhasilan ini kita lakukan. Pada peringkat awalnya, penetapan sasaran keberhasilan pada awal tahun. Maknanya guru-guru telah menetapkan tentang apakah target mereka. Contohnya, saya faham dalam keadaan PKP ini, aktiviti Koko secara bersemuka memang tidak ada langsung dan dibuat secara online, tetapi itu ada caranya macam mana kita nak buat. Dan kehadiran pelajar ke sekolah juga adalah sangat kurang. Jadi kita punya penilaian kita ni kebanyakannya khususannya adalah lebih kepada pengajaran dan pembelajaran. Jadi kurikulum sekarang ni pada pandangan saya lah memainkan peranan yang besar, penyumbang besar dalam penilaian secara keseluruhan. Okey, untuk kita tengok seterusnya, back sekejap Si, yang tadi. Okey, PP1 dan PPP2 akan melaksanakan penilaian pertama. Jadi pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua untuk makluman cikgu, kami akan berbincang, okey, dan kami akan menentukan berapa markah yang akan diberikan. Dan penilaian ini mengambil kira 2 tahap. Tahap pertama adalah
penilaian pada pertengahan tahun. Jadi dalam tempoh 6 bulan yang pertama, penilaian pertama akan dilakukan di mana pegawai penilai pertama akan key in skor keberhasilan dalam sistem e-prestasi. Okey, dalam sistem ini hanya pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua saja yang ada akses. Dan saya sebagai setiausaha PBPP boleh memantau keseluruhan markah-markah yang diberikan oleh semua guru. Jadi di sini saya sangat berharap deadline yang saya berikan itu mesti diikuti. Tidak boleh terlebih pada tarikh 18 hari bulan 6 seperti yang saya maklumkan tadi. Okey. Seterusnya pegawai penilai pertama akan key in skor keberhasilan dalam sistem e-prestasi dan menyerahkan salinan borang keberhasilan kepada pegawai yang dinilai. Okey. Pegawai penilai pertama dia akan serahkan borang keberhasilan itu kepada pegawai yang dinilai. Di situ kita akan buat penilaian. Dan semakan sasaran seterusnya akan dilakukan dan pada peringkat akhir sekitar bulan Oktober dan bulan 11 sistem akan dibuka semula dan penilaian akhir akan dilakukan oleh pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua di mana combination of pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua akan diambil dikira dan markah akan diberikan pada penilaian yang akhir ini. Okey, see? Okey, kaedah penulisan sasaran. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok dalam slide ni ada borang tugas fungsi accountability. Jadi maknanya kita sebagai guru, kita punya core business kita yang pertama adalah mengajar. Jadi dalam keadaan PKP ini, okey, kebanyakan fokus utama kita adalah mengajar dan saya faham kita bersemuka dengan pelajar adalah sangat sedikit. Kebanyakannya adalah PDPR dan selepas 14 hari bulan 6 ni saya pun tidak pasti sama ada sekolah akan dibuka ataupun PDPR masih berjalan lagi. Kita tunggu bagaimana. Jadi sekarang ni buat penilaian 6 bulan yang pertama ni, so cikgu fokuslah daripada bulan Januari sampai bulan 6. Di situ cikgu dah boleh masukkan tentang sasaran keberhasilan cikgu. Okey. Lepas cikgu isi untuk 6 bulan pertama, lepas tu kita akan isi pula pada 6 bulan yang kedua itu pada sekitar bulan Oktober. Di situ penilaian yang akhir akan dilakukan. Jadi berdasarkan itu markah 10% akan diambil untuk kita combine sekali dengan markah generik dan functional untuk dikira sebagai markah keseluruhan. Okey, see? Okey, cikgu-cikgu semua, dalam kita mengisi borang keberhasilan tersebut, okey, yang penting ialah kita apabila kita nak mengisi tentang tugasan yang kita lakukan itu, itu. Ya. Cikgu-cikgu boleh dengar tak cikgu? Ada satu komen kan? Oh, boleh, jelas, no Okey, problem. Okay. Tuan, saya rasa ada isu sekarang. Kita yang pakai earphone ini jelas, yang tak pakai earphone yang tak jelas. Jadi saya tak tahu macam mana nak selesaikan lah. Kalau bagi saya pakai earphone jelas lah, yang tak pakai earphone sekarang yang tak jelas. Itu je. Okey. Kita teruskan. Okey, Kami tak seterusnya dengar dalam kita selama 15 minit dah. Kami tak dengar ni. Dalam- Soft, very soft. dalam kita Tak mengisi dengar apa yang borang disampaikan. dalam kita mengisi borang keberhasilan tersebut, kita hendaklah menggunakan perkataan kata kerja. Okey? Sebab kata kerja menunjukkan perbuatan apa yang kita lakukan, kayak apa yang tugasan-tugasan yang kita lakukan. Contohnya kata kerja yang boleh kita lakukan adalah seperti mencapai, memastikan, mengurangkan, meningkatkan, menyelesaikan dan seumpama dengannya. So itulah apa yang pasti kita mesti menggunakan kata kerja ketika kita menulis pelaporan tersebut. Okay, seterusnya. Okey, nilai yang digunakan untuk mengukur sasaran keberhasilan.
penyataan ukuran boleh mengandungi kuantiti. Kuantiti ni maksudnya katakan cikgu mengajar 4 MPV 1, ada 23 orang pelajar. So itulah kuantitinya. Okey, bagi kualiti pula masa. Contohnya cikgu mengajar 1 minggu katakan 8, 16 masa. So itu yang dikatakan tentang kualiti. Kualiti yang ini disampaikan. Seterusnya kos ni kalau melibatkan sebarang kos. Kalau tidak melibatkan apa-apa kos, dia tidak berkaitan. Okey? Dan ini terpakai untuk HAM dan juga co-curriculum. Macam kehadiran pelajar katakan. Okey, contohnya 4 alfa, katakan ada 25 pelajar. Berapa ramai kehadiran? Berapa ramai ponting? Itu yang dimasukkan dengan kuantiti, kualiti dan juga kos. Okey, seterusnya. Jadi tujuan ataupun sasaran, apakah tujuan atau sasaran kita? Contohnya kalau kita mengajar subjek bahasa Inggeris, hasrat kita contohnya daripada 25 orang pelajar, contoh katakan 23 dapat menulis rumusan dengan kaedah yang betul. Matlamat kita, apakah matlamat kita? Kalau dalam sukan, saya nampak mungkin ada masalah sikit sebab kita juga meet aktiviti fokus secara online saja. Tapi walaupun kita boleh buat. Contohnya macam Koko, contohnya katakan run apa ni secara maya katakan. Okey. Tercapai atau tidak tercapai, berapa ramai yang menyertai dan sebagainya. So itu yang dimasukkan dengan hasrat dan matlamat yang ingin dicapai. Tuan, boleh minta pakai headphone tak? Ada cikgu memang mereka tahu mereka tak dengar. Serius, saya tahu macam mana saya nak tolong jawab dah ni. Siap. Okey, boleh dengar tak? Boleh dengar cikgu? Boleh. Boleh, Yes. boleh. Ya. Okay. Still very soft. Jelas. Jelas, no problem. Tes 1, 2, boleh dengar? Boleh. Ada masalah dengan saya headphone lah itu. Teruskan. Jadi cikgu boleh dengar? Ya, boleh. Saya rasa bukan isu yang Encik T dengan Puan Sofia ni. Puan Sofia dan Encik T pakai earphone sekarang. Cikgu yang tak pakai earphone, yang tak dengar. Itu yang menjadi isu sekarang. Saya tak tahu macam mana nak tolong jawab. Tapi kalau boleh pakai earphone dan cuba macam tadi pakai headphone tu dah okey dah. Bagus dah. Cukup kuat dah. Tes. Ya. Mungkin dua orang dengar tau. Untuk dia ni tak dengar. Cikgu, saya terpaksa teruskan kerana headphone saya rasa mungkin ada problem cikgu. I'm so sorry, saya rasa saya terpaksa teruskan juga. Sebab kalau lepas ni kalau ada apa yang ingin ditanyakan boleh terus kepada saya. Okey, kita teruskan si. We have no choice, kita terpaksa teruskan.
Okey, seterusnya bahagian D mempunyai peringkat sasaran itu jika perlu. Jika cikgu-cikgu rasakan ada satu sasaran yang ingin cikgu capai, cikgu boleh nyatakan apakah sasaran cikgu. Okey, seterusnya Seterusnya kita lihat pula contoh penulisan sasaran kebasiran mengikut kaedah penulisan yang sepatutnya. Okey, di sini ada dinyatakan contoh-contoh. Okey, cikgu boleh lihat apa yang saya masukkan dengan kata kerja yang boleh kita gunakan. Contohnya dari segi co-curriculum nombor 1. Cuba pastikan, memastikan 10 orang murid mewakili sekolah dalam aktiviti co-curriculum. Peringkat daerah contohnya. Yang nombor 2, mendapat 3 pingat emas dalam pertandingan sukan peringkat negeri. Tapi untuk tahun ni kita tidak ada aktiviti koko yang secara bersemuka. Namun begitu, walaupun tidak ada secara bersemuka, secara online pun kita masih lagi boleh membuat penilaian mengikut kesesuaian. Okey, seterusnya bagi kurikulum pula contohnya memastikan 10 daripada 25 orang murid kelas prabelian dapat menulis huruf dengan betul. Itu contoh. Okey. Manakala dari segi unit HAM pula kita lihat nombor 6 mencapai pengurangan 3 daripada 8 kes murid merokok melalui pasaran kempen Jom Tak Nak Merokok. Itulah dia yang saya masukkan dengan contoh-contoh yang boleh kita gunakan. Namun untuk unit HAM saya rasa kita lebih kepada keberadaan pelajar-pelajar di sekolah. Jadi itu adalah tugas macam guru tingkatan. Contohnya semasa kelas PDPR, mereka boleh jawab berapa ramai pelajar yang menyertainya. So, itu adalah evidence yang cikgu boleh gunakan dari segi unit HAM untuk mengenal pasti pengisian dari segi unit HAM pula. Yang nombor 3 tu itu tak berkaitan, itu untuk berkaitan dengan AKP. Seterusnya, ini lagi contoh-contoh lain yang boleh cikgu lihat sebagai contohlah yang boleh digunakan untuk menulis keberhasilan tersebut. Okey, seterusnya. Contoh-contoh kesalahan penulisan sasaran keberhasilan. Kesalahan ini maksudnya tiada penyataan yang boleh diukur. Contohnya memastikan kehadiran murid ke sekolah. Macam mana cikgu nak memastikan? Jadi perkataan memastikan kehadiran murid ke sekolah itu tidak boleh digunakan sebab dia tak boleh nak diukur. Mengurus peserta pasukan, ini tak boleh mengurus peserta. Sebab apa? Ini sesuatu yang tidak boleh diukur. Jadi dalam keberhasilan ialah sesuatu yang boleh kita nilai, boleh kita ukur dari segi kos, dari segi kualiti, dari segi masa dan sebagainya. Tetapi apa yang tertulis dalam ini agak sukar untuk kita ukur. Mengajar mata pelajaran moral. Mengajar itu very subjektif. Apa maksud mengajar? Sepatutnya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis. So ada perbezaan antara mengajar dengan menguasai. Seterusnya pengurusan kebersihan dan keselamatan sekolah. Pengurusan yang macam mana? Itu pun tak boleh nak diukur. Okey, so saya rasa cikgu faham maksud saya tentang tiada penyataan yang boleh diukur. Merancang dan menyediakan takwin sekolah, itu pun tak boleh nak diukur. Merancang tu sesuatu yang sangat subjektif. Seterusnya merancang dan menyediakan aktiviti. Merancang pun sesuatu yang tidak boleh diukur. Dia sebenarnya keberhasilan ini adalah sesuatu yang boleh kita ukur, yang boleh kita nilai. Seterusnya membuat garisan padang itu bukan sesuatu yang boleh diukur. Okey. Kenapa ada cikgu-cikgu yang left semasa saya bercakap? Why cikgu-cikgu left? Saya nampak ada cikgu yang left di sini. Cik Khairi, kalau internet slow dia auto left. Kalau internet slow dia auto left. Nanti dia akan join balik. Cik Khairi teruskan je. Siapa ni? Marlina. Saya tengok dah 2-3 orang left.
Kadang-kadang Cik Khairi, teruskan. kadang-kadang ada cikgu yang join guna phone Cik Khairi. Kadang-kadang ada yang join guna phone. Bila ada call in, dia akan auto disconnected. Nanti dia akan masuk balik. Biasanya begitulah. Kalau guna Cikgu laptop dia Hani, lebih stabil. saya keluar daripada komputer saya guna handphone masuk. Sebab tak jelas. Teruskan perbincangan ini. Please dengar apa saya cakap. Okay, teruskan. Lagi si. Tuan nak sambung yang tadi kesalahan ke ataupun pergi ke next slide? Yang lepas apa tu? Yang tadi dah sudah. Sekarang ni sasaran keberhasilan. Contoh kesalahan. Tuan dah sampai nombor 7 ya, nombor 7. Kita akan pergi ke nombor 8 iaitu slide seterusnya ya, nombor 7. Ini sudah sih. Okey, satu lagi sasaran keberhasilan ialah kerja rutin yang berbentuk proses. Okey. Kerja rutin yang berbentuk proses ini juga adalah bukan satu yang boleh kita masukkan sebagai sasaran keberhasilan. Saya rasa cikgu-cikgu boleh baca sendiri. Ini adalah tugasan harian dan bukan dikira sebagai kerja ataupun sasaran keberhasilan kita. Tugas-tugas rutin adalah yang dikira sebagai proses, tidak boleh diambil kira. Okey, menghadiri masyarakat guru, melaksanakan ujian psikometrik dan sebagainya adalah kerja rutin yang berbentuk proses. Okey, seterusnya. Seterusnya daripada 17 hingga 24. Ini adalah sasaran keberhasilan yang bukan hasil kerja utama. Jadi ada kalanya guru-guru menulis sebagai setiausaha PIBG, bendahari PIBG dan sebagainya. Ini bukan hasil kerja utama. Ini adalah kerja rutin. So mesti bezakan hasil kerja rutin dengan hasil kerja utama. Okey, sudah sih. Okey, minta tolong cikgu tutupkan mic ya. Ada yang tak tutup mic ini. Okey, jika seseorang pegawai yang dinilai diarahkan berpindah atau tidak dapat mencapai sasaran disebabkan faktor-faktor luar jangka dan penilaian masih dilaksanakan di organisasi asal, penetapan sasaran boleh diselaraskan hingga tarikh akhir berkhidmat. Jadi untuk makluman semua guru-guru di sekolah kita tak ada masalah sebab semua pegawai penilai pertama di antara penolong kanan dan guru kanan semuanya berada di sini. Bagi guru-guru yang berpindah, okey, cikgu bagi guru-guru yang berpindah, cikgu masih lagi dinilai oleh kami. Melainkan saya dapat arahan daripada jabatan jika berlaku pertukaran pegawai yang dinilai. Jadi di sini saya maklumkan bagi guru-guru yang telah tahu keputusan bertukar sama ada di luar zon ataupun di luar negeri, sila maklumkan pada Tuan Syed dan saya sendiri. Okey, sebab saya perlu tahu mana-mana guru yang bertukar, yang dapat bertukar. Baru-baru ni keputusan uji tukar telah pun keluar dan saya dipahamkan ada guru-guru yang dapat bertukar. Sila maklumkan kepada saya dan Tuan Syed sebab kami perlu maklum, kami perlu tahu. Dan untuk makluman semua bagi cikgu-cikgu yang telah berpindah, setakat ini nama-nama mereka beberapa orang masih lagi dalam penilaian pihak sekolah. Melainkan kami dapat arahan daripada jabatan tentang pertukaran pegawai yang dinilai. Okey, seterusnya contoh penetapan markah penilaian.
Ini adalah contoh cikgu. Cikgu boleh tengok sasaran keberhasilan memastikan 20 daripada 30 orang murid. Ini contoh sekolah rendah juga ya. Mendapat grade A dalam mata pelajaran mereka. Ini adalah contoh sasaran keberhasilan. Dan perkiraan bagaimana untuk dikira ada di situ, cikgu boleh baca sendiri. So itulah contoh cikgu bagaimana perkiraan dilakukan. Seterusnya. Okey, pemarkahan untuk seperti yang saya katakan pada peringkat awal tadi, pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua akan berbincang dan akan mengutamatkan markah penilaian keberhasilan bagi setiap sasaran. Jadi untuk makluman semua, markah guru-guru semua bukan hanya pegawai penilai pertama saja yang akan memberikan markah, pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua akan berbincang dan akhirnya akan mengutamatkan. Begitulah kiraan markah bagaimana kita laksanakan kepada semua guru-guru. Jadi untuk makluman guru bukan seorang penilai saja yang akan memberikan markah. Dua orang pegawai penilai bertanggungjawab untuk memberikan markah kepada guru-guru. Dan markah ini akan kami bincangkan dalam kalangan pentadbir dalam satu mesyuarat pengurusan yang akan dimuktamadkan markahnya nanti. Jadi kalau cikgu tengok tahap keberhasilan julat markah mengikut skor. Okey. Jadi tahap keberhasilan dia pergi cemerlang hinggalah kepada yang lemah. Tapi saya rasa sekolah ni sangat generous. Pengetuanya dengan penolong kanannya saya rasa sangat-sangat generous memberi markah kepada guru-guru. Saya tengok ini sekolah antara yang tertinggi memberikan markah yang sangat tinggi kepada guru-guru. Itu komen saya, pengetua dengan fikir sangat-sangat generous. Termasuklah guru kanan dalam memberikan markah. Saya rasa tidak ada seorang pun dalam kalangan guru-guru yang dapat markah kurang daripada 80. Jadi itulah dia betapa prihatin dan bertolak ansurnya pentadbir kepada semua guru. So ini dia cikgu contoh borang dia. Cikgu boleh tengok sendiri, saya rasa cikgu pun dah tahu tentang borang tersebut, tentang kewujudan borang tersebut. Dan sekarang ni cikgu jangan ambil ringan tentang borang tersebut. Cikgu perlu isi. Lepas ini pegawai penilai pertama akan menentukan masa bila akan berbincang dengan guru-guru. Okey, kami tak banyak masa cikgu. Hari ini sudah 2 hari bulan, tinggal lagi 16 hari saja lagi. Jadi kalau saya harap tidak ada cikgu yang tertinggal tentang borang keberhasilan tersebut. Jika cikgu tidak mengisi 10% markah tidak dapat kami berikan kepada guru-guru. Jadi tugas saya adalah untuk memastikan 93 orang guru mengisi borang keberhasilan tersebut. Dan pada 18 hari bulan 6, saya akan naikkan nama cikgu-cikgu yang tidak mengisi borang keberhasilan tersebut. Dan bila tarikh tutup, apabila sistem ditutup, maka tidak ada apa-apa yang boleh kami lakukan. Okey? Dan untuk makluman cikgu, sampai bulan Jun nanti, satu tarikh yang diberikan oleh kementerian, sistem akan tutup dan tidak ada sebarang tindakan boleh dilakukan. Dan apabila masuk penilaian yang kedua, pada bulan 10 atau 11 sistem akan dibuka semula dan pada masa itu adalah kali terakhir kami akan memberikan markah yang muktamad kepada semua guru. Dan selepas pada tarikh tersebut sekitar bulan November, sistem akan ditutup dan tidak ada sebarang perubahan boleh dilakukan. Okey? Jadi cikgu, kenapa saya tegaskan tentang borang keberhasilan dan juga pengisian PBPPP ini sebab saya tidak mahu ada seorang cikgu pun tercicir. Jika ada cikgu-cikgu mana-mana guru yang tercicir dalam pengisian borang keberhasilan ini dan juga PBPP ini, maka yang akan bertanggungjawab ialah pengetua dan juga saya.
saya dengan penutur akan menjawab kepada jabatan kenapa markah tidak diisi. Dan kalau nak jawab ni bukan satu perkara yang mudah. Saya rasa konsep pun maklum akan menghadap timbalan pengarah. Ini bukan saya reka cerita cikgu. Kalau cikgu tercicir, cikgu tertinggal, cikgu tak isi, jadi ini adalah menjadi kewajipan cikgu untuk isi. Kami pegawai pilihan pertama hanya akan menilai saja. Tetapi kalau cikgu tidak isi, susah untuk saya bantu. So please cikgu bantu saya dengan tuan saya khususnya. Okey, saya akan pastikan pada 18/6 saya akan naikkan nama-nama cikgu yang tidak buat. Okey. Okey, sih. Okey. Jadi sekarang taklimat dah kira habis kan? Jadi ataupun dah buka kepada Q&A sesi. Kejap. Okey. Ini taklimat untuk pengisian borang ini telah saya selesaikan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan yang lain khususnya kepada PKM, PK Koko, PK Petang dan juga pada GTCK. Saya mulakan dulu dengan Cik Ma, PKM. Jika ada apa-apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya rasa taklimat yang Cik Khairi bagi dah jelas. Cuma nanti kalau ada apa-apa masalah, guru-guru yang di bawah saya boleh berhubung sedilah dengan saya untuk lebih jelas. Itu saja. Ya. Terima kasih Cik Mas. Terusnya Puan Satuan, ada apa yang ingin disampaikan? Saya rasa samalah macam apa yang kata Cik Ma. So far taklimat tu jelas. Tapi kalau guru-guru yang di bawah saya tu ada apa-apa masalah, boleh hubungi saya terus. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Satuan. Seterusnya Puan Nazira. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pengurus. Terima kasih kepada Cik Khairi yang berusaha, Tuan Syed Zakaria, Syed Hassan, rakan-rakan PK dan GKMP. Okey, saya nak sentuh sedikit hasil daripada GM saya dengan penilai saya yang pertama, iaitu Puan Munira daripada PPD Sentul. Apa yang kita lihat borang pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun selepasnya, sebab pada tahun sebelum-sebelumnya skor kita hanya 4, tetapi pada tahun ini skor kita adalah 5. Okey, yang kedua, borang keberhasilan, setiap guru hendaklah diberi kepada penilai pertama dan juga penilai yang kedua. Sebab sebelum ni kita hanya dapat penilai satu hanya beri kepada penilai yang satu sahaja, tetapi pada tahun ini setiap guru hendaklah memberi borang keberhasilan kepada penilai pertama dan juga penilai yang kedua. Di bawah saya, contohnya saya ada penilai pertama saya ada 3 orang memang telah memberi borang kepada saya, dan 5 orang yang belum memberi borang keberhasilan pada saya. Okey, yang ketiga, penilai pertama dan penilai kedua perlu berbincang dengan guru-guru dan seperti yang telah dijelaskan oleh Cik Khairi tadi, penilai pertama dan penilai kedua perlu menyediakan jadual di mana kita perlu membuat Google Meet. Semasa GM nanti, guru-guru yang di bawah penilai pertama dan penilai kedua perlu menyediakan evidence 6 bulan yang pertama, dan perlu juga menyediakan evidence yang sama juga pada akhir tahun. Jadi di sini barulah kita lihat sejauh manakah evidence, sejauh manakah pencapaian guru-guru. Okey, bukan hanya sekadar memberi borang saja tanpa evidence. Okey, apabila guru-guru akan mendapat markah cemerlang, pihak jabatan akan meminta kepada penilai-penilai apakah evidence yang perlu kita untuk membuat pengukuhan seperti tahun-tahun lepas. Jadi pada masa ini, jadi guru-guru perlulah bersedia evidence apabila kita mengadakan GM.
Saya rasa itu sahajalah. Sebab Cik Khairi pun tadi dah menjelaskan bahawa setiap apa yang kita laksanakan, setiap apa yang kita rancangkan tadi hendaklah ada bilangan, ada peratus. Sebab ukuran itu penting dan kata tugas itu penting. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nazira. Seterusnya kepada Hajar Radini. Ada apa-apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk pemakluman guru-guru bawah saya, ada guru yang dah hantar dan ada yang guru belum hantar lagi pada saya. Dan lepas taklimat ni, sekiranya ada kesilapan dalam menulis dalam borang BRPPT nanti, saya harap cikgu buat balik dan hantar balik pada saya lah, buat perbetulan dan hantar balik pada saya. Itu saja. Okay, terima kasih. Seterusnya, Cik Syukri, ada apa-apa yang ingin disampaikan? Cik Syukri, ada apa-apa yang ingin disampaikan? Tak ada apa-apa soalan. Okay, faham. Cik Syukri, anything you want to say? Nothing. Okay, very good. Cikgu Fairuz, ada apa-apa yang ingin disampaikan? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bagi PYD di bawah saya akan adakan satu sesi Google Meet di mana ada sebilangan PYD di bawah saya telah hantar. Okey, nanti kita akan bincang secara Google Meet bagaimana ataupun mungkin ada yang cikgu buat itu terlalu umum dan saya nampak ada cikgu saya dah hantar secara yang betul lah. Guna kata kerja, dia tetapkan nilai dan juga dia ada bagi macam tempoh ke apa kan. So saya nampak ada cikgu saya tu dah betul, cuma saya nak minta macam tadi Puan Nazira ada bagi tahu kena sediakan evidence kan 6 bulan yang pertama. Setakat ni saya akan bincanglah dengan PYD di bawah saya secara Google Meet untuk cikgu tunjukkan pada saya apa evidence yang telah cikgu sediakan selama tempoh 6 bulan yang pertama. Okey, so itu sajalah untuk PYD di bawah saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fairuz. Cikgu Zunika, ada apa-apa yang ingin disampaikan? Cikgu Zunika, buka mic. Cikgu Zunika, buka mic. Cikgu Zunika, tak dengar Cikgu Zunika? Assalamualaikum, dengar tak? Jelas. Okey, boleh dengar. Saya yang sama dengan saya akan buat GM dengan guru-guru di bawah saya. Setakat ni ada lagi 2 orang guru belum hantar PBB dan ada yang dah saya semak. Ada juga yang dah saya minta diperbetulkan. Cuma nanti bila buat GM kita akan bincangkan apa-apa evidence yang perlu disediakan oleh cikgu-cikgu tersebut. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Zunika. Seterusnya saya persilakan Cikgu Syukri. I tak nak kongsi lah bang. Cik Syuk tak buka mic.
Cikgu Syukri, minta buka mic. Minta buka mic. Okey, Cik Harry, Cik Syukri pass pada Cik Harry balik rasanya. Kalau tak silap saya lah signal dia. Okey, terima kasih kepada semua rakan PK dan juga GK. Boleh dengar saya? Boleh. Okey. Jadi itulah dia cikgu. Tentang kalimat saya tentang pengisian borang kebajikan tersebut adalah menjadi harapan saya. Okey, sekiranya cikgu ada apa-apa masalah, cikgu boleh berhubung terus dengan pegawai penilai pertama, khususnya semasa Google Meet cikgu bersama dengan pegawai penilai pertama. Di sini juga jika cikgu ada apa-apa kemungkinan boleh saja terus kepada saya, tidak ada masalah cikgu. Dan harapan saya secara keseluruhannya, okay, please cikgu ya, waiting for the day of 18 of June, date tersebut cikgu, saya akan naikkan nama cikgu. Saya tidak akan tunggu lagi. Okey, sebab ini pemakaran dalam PBPP ni adalah perkara yang sangat sensitif cikgu. Tak boleh ada silap. Dan semua cikgu mesti isi. So I'm very sorry kalau nama-nama cikgu saya akan naikkan nanti. 18 hari bulan 6 saya cek semua, tak ada saya terus naikkan. Lepas tu saya akan panggil cikgu datang sekolah. Okey, saya percaya semua ada di stesen masing-masing ni. By right, tak ada siapa yang terlepas ke mana-mana. By right, semua perlu berada di stesen. Sebab apa, tidak ada siapa-siapa pun boleh rentas negeri. Setahu saya. Okey, so itulah dia kalimat saya tentang pengisian markah borang kebajikan tersebut. Dan akhir kata daripada saya, okey, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu C yang telah membantu saya menunjukkan slide untuk saya sampaikan pada tengah hari ini, dan kepada Cikgu Mas Era, catatan hari ini berserta dengan kehadiran hendaklah diceritakan kepada saya sebab pihak jabatan meminta saya untuk menyiapkan minit mesyuarat ataupun kalimat ini. Okey, dan kalimat ini Cikgu C ataupun Cikgu Mas Era sila ambil gambar untuk sebagai evidence bahawa hari ini saya telah memberikan kalimat kepada semua guru sebab pihak jabatan minta saya semua dokumen ini. Adakah saya menyampaikan kalimat ataupun tidak? Dan mereka nak tahu berapa ramai yang masuk, berapa ramai yang tidak masuk. Sebab itu I'm very strict about this cikgu. Okey? Sebab itu saya kata semua mesti hadir. Tak boleh tak hadir. Melainkan cikgu sakit, cikgu kuarantin. Cikgu kuarantin positif pun cikgu masih boleh dengar pada pandangan saya. Okey? So itu dia cikgu. So please Mas Era, seminggu daripada sekarang, Mas Era kena hantar kalimat, laporan kalimat ini kepada saya, hantar kepada email saya beserta dengan kehadiran guru-guru. Guru yang hadir dan guru yang tidak hadir. Mesti dihantar kepada saya. Lepas itu saya akan masukkan dalam file saya, dan jika saya ditanya oleh pihak jabatan, jika jabatan minta laporan, saya boleh menunjukkan laporannya. Okey? Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Syed. Cikgu Hairi, saya nak tambah sikit boleh? Oh boleh. Okey, saya nak tambah sikit okey, untuk JKMP adalah penilai pertama sahaja kan? Bukan penilai kedua, betul tak Cik Hairi? Sistem tu kebanyakannya pegawai penilai pertama, GK. Pertama saja kan. Jadi nanti PK akan diberi taklimat dan PK juga perlu membuktikan kepada penilai pertama bahawa kita juga ada membuat GM kepada penilai-penilai kita. Jadi untuk GKMP akan membuat GM dengan guru-guru penilai kedua kan. Jadi saya rasa eloklah juga untuk memudahkan
pengurusan ataupun menjimatkan masa, sekiranya GKMP hendak membuat GM dengan penilai kedua, eloklah juga menjemput penilai pertama sekali. Jadi maksudnya kita boleh buat laporan sekali saja. Maksudnya kita perbincangan hendaklah sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak 2 kali. Okey. Katalah bawah saya pun ada penilai kedua. Penilai kedua saya, penilai pertama GKMP. Jadi nak menjimatkan masa, eloklah GKMP membuat GM jemput sekali penilai pertama dan juga guru-guru yang kita nak nilai. Sebab kita perlu mengisi borang setiap pertemuan kita dengan penilai kita hendaklah mengisi borang yang telah diedarkan oleh Cikgu Hairi kan? Betul. Itulah untuk penambahan saya lah. Okey, terima kasih. Ini sebenarnya maklumat ini adalah untuk pegawai penilai pertama. Untuk tahun ni ada satu borang khas kepada pegawai penilai pertama di mana borang ini perlu diisi oleh pegawai penilai pertama apabila berbincang dengan pegawai-pegawai yang dinilai. Dan borang-borang ini telah saya sediakan dan berada di pejabat. Okey, tapi saya fahamlah PKP ini guru-guru tidak digalakkan untuk hadir ke sekolah melainkan pentadbir saja. Itu pun pentadbir pun tak semua. Yang hadir selalunya konsult dengan saya saja. Okey, tetapi cikgu bagi pegawai penilai pertama saya rasa dengan izin Tuan Syed, saya rasa tidak ada masalah untuk datang ke pejabat dengan izin Tuan Syed untuk ambil borang-borang tersebut untuk semasa gugur ni boleh terus mengisi borang perbincangan tersebut. Okey, sebab itu adalah evidence kita berbincang dengan pegawai-pegawai yang dinilai. Dan saya rasa terima kasih kepada, saya terlupa tadi Puan Nazira kerana mention tentang melibatkan sama pegawai penilai pertama dan penilai kedua, jadi maknanya sekali saja. Okey, kalau kita boleh aturkan. Jadi cikgu kita tak banyak masa ni cikgu Okey. Dan maklumat cikgu sebenarnya saya nak buat ni lebih awal sebenarnya. Kalau boleh saya nak buat lebih awal, tapi malangnya kita pun tak sangka tiba-tiba PKP dilaksanakan. Jadi perancangan semua terganggu. Tapi masih lagi, kita masih ada ruang lagi untuk buat penilaian. Walaupun secara Google Meet. Okey, saya rasa itu saja buat masa ini. Saya harap penerangan ini jelas dan jika ada apa-apa kekurangan saya mohon maaf. Dan jika tak berapa dengar tadi, I try my best actually. Saya pun ada bawa headphone saya semua saya ada bawa, tapi tak ada link dengan saya punya komputer ni. So saya rasa itulah kekurangan kita zaman IT ni. Okey, saya rasa terima kasih kepada semua guru. Saya serahkan kembali kepada Tuan Syed. Mungkin ada perkara yang ingin disampaikan oleh Tuan Syed. Saya persilakan kepada Tuan Pengetu, dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Harry di atas taklimat yang telah disampaikan. So saya minta kepada semua guru-guru yang terlibat sila ambil perhatian dan akur kepada perkara-perkara yang telah disebutkan, dan kepada PP1 dan PP2 sila pastikan untuk lebih selaras sila pastikan Google Meet dapat dilaksanakan bersama pegawai-pegawai yang dinilai untuk sebagai perakadan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa masalah sila rujuk kepada Cik Hairi dan kepada guru-guru yang bertukar dan sebagainya yang cuti panjang sila juga berjumpa dengan Cik Hairi untuk penilaian macam mana perlu dilaksanakan. Contohnya Mr. Ngoy yang lama bercuti sila berhubung dengan Cik Hairi lah untuk menentukan keberhasilan, isi keberhasilan. Okey, jadi saya rasa semua rakan guru agar faham apa yang telah disampaikan. Cuma di akhir ni ingin sekali lagi saya mengingatkan sekarang kita memang dalam tempoh bercuti namun begitu walaupun kita bercuti tapi kita semasa kita awal bercuti kita tidak dibenarkan bergerak di keluar stesen kecuali dengan keizinan polis. Jadi dalam masa bercuti ini dalam tempoh 2 minggu ini kalau cikgu merentas daerah itu dikirakan sebagai satu kesalahan dengan tanpa izin polis Jadi saya mengingatkan kepada semua rakan-rakan guru agar sentiasa akur kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN
dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia ya, dan juga KPM ya, dengan keberadaan guru di stesen masing-masing ya. Jangan melakukan sebarang pelanggaran kepada SOP yang telah ditetapkan sepanjang PKP. Jadi sekian saja daripada saya, dan saya difahamkan Cik Heri akan masukkan dalam kepada dalam grup guru ya, iaitu surat berkaitan dengan jika sekiranya guru perlu hadir ke sekolah ya, cikgu perlu print surat itu dan masukkan nama cikgu dan kena maklum kepada saya. Sebab sekarang ni saya segi prinsipnya pejabat sekolah adalah ditutup. Ya, saya ulang, pejabat sekolah dan sekolah adalah ditutup. Cikgu tidak dibenarkan hadir ke sekolah pada masa ini kecuali mereka yang mendapat pelepasan. Sila ambil maklum ya. Jadi kalau cikgu bergerak tiba-tiba ditahan polis dengan tanpa surat kata nak ke sekolah, maka cikgu boleh diambil tindakan ya. Jadi surat itu amat perlu dan kena maklum kepada saya terlebih dahulu. Kenapa perlu cikgu ke sekolah? Contohnya macam pagi ni Cikgu Silver dia nak datang ke sekolah untuk menyelesaikan urusan kenaikan pangkat ya. Saya difahamkan urusan kenaikan pangkat, saya minta dia pun ambil surat ya, daripada print surat daripada pihak sekolah. Jadi saya rasa itu saja. Saya mengharapkan apa yang kita rancang berkaitan dengan keberhasilan ini tidak ada masalah, dan kalau ada masalah-masalah yang timbul sila rujuk kepada Cik Heri sebagai penyelaras orang yang menjaga keberhasilan PB PPP. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Syed. Ini maklumat sedikit kepada cikgu-cikgu yang dapat bertukar cikgu ya. Sebab saya sendiri tak ada info tentang cikgu-cikgu yang bertukar. Cuma saya difahamkan ada 2 orang guru yang telah dapat bertukar. Tetapi surat Tuan Syed, saya baru dapat tahu Tuan Syed, baru sebentar tadi sebab saya di pejabat ni. Siapa dia? Yang dapat bertukar setakat ni cikgu sesi petang ada 2 orang, iaitu Wan Nabilah dan juga Cikgu Nur Aini Hassan. So 2 orang telah bertukar ke luar negeri. Saya dipanggilkan Wan Hassan dapat balik ke Kelantan dan Wan Nabilah dapat balik ke Pahang. Dan saya dipanggilkan sesi pagi pun mungkin ada 2 atau 3 orang yang akan dapat bertukar. Jadi di sini saya mohon cikgu-cikgu yang dapat bertukar ni, saya ingin tahu tarikh pertukaran berkuat kuasa bila. Okey, saya perlu tahu bila tarikh berkuat kuasanya bila, dan sekiranya cikgu bertukar, saya percaya dalam tempoh PKP ni cikgu tak boleh nak balik ke kampung. Jadi sila datang macam minta izin Tuan Pengetua dulu untuk datang ke pejabat untuk buat sebarang urusan. Contohnya sebab apa, apabila cikgu bertukar, maka saya dengan Sisi akan membantu menyediakan QA pertukaran pergerakan gaji, buku rekod perkhidmatan, penyerahan tugas dan sebagainya. So cikgu-cikgu mesti berurusan dengan saya dan juga Sisi untuk sebarang pertukaran. Okey, seterusnya bagi kenaikan pangkat. Bagi kenaikan pangkat guru-guru, saya ingin maklumkan di sini bahawa sekarang ni di pejabat, Sisi dengan Amira berada di pejabat dan mereka pun tidak hadir sepanjang hari Tuan Syed. Ada hari-hari tertentu dalam masa seminggu 3 atau 4 kali saja hadir, termasuklah saya. Jadi sebab apa, jika ada cikgu-cikgu kena alert cikgu, okey, tentang kenaikan pangkat ni. Sebab apa, bila keluar surat pemakluman, surat perkeliling tentang kenaikan pangkat, maka cikgu-cikgu kena ambil maklum. Ini pesanan daripada Sisi bahawa sekiranya cikgu dapat tahu, cikgu pada tahun berkenaan cikgu akan naik pangkat. Contohnya 41 ke 44 sampailah ke 54. Adalah menjadi tanggungjawab guru itu sendiri untuk sedar dan ambil tahu bahawa cikgu akan naik pangkat. Nanti saya tidak mahu cikgu menyalahkan Sisi ataupun Amira kenapa tercicir dan sebagainya. Cikgu perlu ambil tahu. Okey, cikgu tahu sistem 8863. Okey, bila sudah sampai tempoh masa, cikgu akan masuk slot untuk naik pangkat. Okey, cikgu sila ambil maklum. Okey, sebab tu sekarang ni saya berpesan pada Sisi, kita kena datang sekolah. Sebab macam mana pun kenaikan pangkat dan juga pergerakan gaji cikgu pun kita akan pastikan supaya tidak ada yang tertinggal. So itulah cikgu, harapan saya cikgu kena ambil maklum, okey, tentang kenaikan pangkat cikgu. Okey, sila ambil maklum. Okey, jangan nanti ada yang tercicir. Cikgu kena tengok, cikgu kena ingat
bila pergerakan gaji cikgu semua cikgu kena ambil tahu. Sebab sisi saya tak termampu dia untuk tengok 93 cikgu campur 11 AKP yang kami kena tengok. Okey, semuanya tidak sama. Okey, please cikgu sebab bila ada timbul masalah keciciran, kenaikan pangkat dan sebagainya, maka akan menimbulkan banyak masalah cikgu. Okey, baru-baru ni pun Tuan Syed, saya baru ni konsep pun ada, saya ingat 2 hari lepas tu kita bantu orang guru. Okey, dia akan ambil banyak, dia lebih leceh cikgu kalau cikgu tercicir dan sebagainya. Sebab tu cikgu ambil maklum tentang segala peringatan-peringatan yang Tuan Syed keluarkan, yang saya keluarkan, yang fikir-fikir lain keluarkan, sila ambil maklum. Dan selalu tengok cikgu punya prestasi, pangkat, permis dan sebagainya. Okey, bagi cikgu-cikgu naik pangkat itu semua tu cikgu kena tengok, hermis dan sebagainya, cikgu kena ambil tahu. Okey, bagi cikgu-cikgu nak bertukar, yang akan bertukar, okey, saya dah maklumkan tadi, cikgu sila berurusan, minta izin dengan pengetua jika ingin datang ke pejabat. Untuk makluman semua, sekolah kita dilawati oleh polis. Semalam ada lawatan daripada polis. Okey, tapi kita safe. Sebab apa? Even AKP pun tak ramai yang hadir. Dua orang saja. So kita selamat. Okey, so itu saja. Saya kata terima kasih kepada guru-guru yang telah mendengar taklimat yang saya sampaikan ini. Akhir kata saya harap semua membantu sekolah, membantu saya, membantu Tuan Syed bagi memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okey. Jadi sesiapa guru yang ada soalan, anda boleh tanya direct kepada Cik Khairi lah sekarang. Kalau tak ada, saya akan minta izin untuk tutupkan record sekarang ya. Saya akan tutupkan record video sekarang. Terima kasih cikgu semua.